Pengalaman nampak Allah. Sudah. Pengalaman nampak Allah. Ujiannya sangat berat bagi pemula yang sedang berjalan menuju Tuhan. Diuji dengan orang-orang yang terdekat. Nak cakap pun tak tahu bagaimana. Macam mana nak hadapi ujian tu ustaz? Mu kata mu nampak Allah, lepas tu mu nampak orang lagi. Saya kan nak kata ujian nampak Tuhan. Kalau betul mu nampak Allah, maka ujian tu juga Allah jugalah tu. Bapa mu jadi tengok nampak Allah separuh, nampak orang separuhnya. Sebab tu mu rasa tekan, sebab mu nampak orang separuh. Biar nampak Allah belakang, baru tak tekan. Gitu. Berarti tak kuat lagi nampak Tuhan. Ya kena kuat betul baru tidak jadi ujian. Jadi semua orang hok mendustai ke, orang wak nganyi kita muni gila ke nampak Tuhan belakang. Oyak kata benda itu ujian daripada Tuhan. Biar nampak Tuhan juga. Ni tengok Tuhan separuh, tengok makhluk separuh, jadi peninglah. Kalau betul nak tengok Tuhan, biar nampak Tuhan belakang. Kalau nampak separuh-separuh, jadi pening. Tak nampak Tuhan, tak orang kata kita nampak makhluk, nampak Tuhan jugalah. Berarti tak sempurna lagi. Gini, maksud nampak Tuhan ni, nampak sifat dia lah kita kata, mudah nak sebut. Ada orang nampak Tuhan dengan keindahan Tuhan. Kecantikan dia, tengok makhluk. Ada orang nampak Tuhan dengan kehebatan Tuhan. Maka kena tengok dua-dua lah. Sifat jamal dengan sifat jalal Tuhan. Tain comel nampak Tuhan, tain berat, tain uji pun nampak Tuhan. Baru dipanggil nampak Tuhan. Ni nampak separuh-separuh tu tak tahu. Jadi biar nampak semua. Tain senang pun nampak Tuhan, tain susah nampak Tuhan. Jangan tain senang nampak Tuhan, tain tidak diuji nampak Tuhan, tain duduk sorang nampak Tuhan, tain duduk dengan orang ramai tak nampak Tuhan. Salah dah tu. Kalau betul nampak Tuhan, kena nampak Tuhan pada semua keadaan. Cuma berlainan mazhar dia. Tuhan tajalli dengan sifat gini, nampak. Yang penting nampak Tuhan belakang. Tapi tajalli sifat dia panggil. Nampak Tuhan di seorang perempuan yang mengasihi anak. Tajalli sifat penyayang Tuhan. Nampak Tuhan. Tu masuk nampak Tuhan. Bukan kata nampak Tuhan berlembaga dah. Orang tak masuk lagu tu. Orang fana-fana, orang hok nampak Tuhan. Dia duk royak kata hamba pergi kedai kopi nampak Tuhan. Tuhan duk minum air teh Tuhan tak belanja hamba air roti canai hari ni. Ada orang duk puas lagu tu. Hari ni Tuhan tak belanja hamba ni roti canai. Janganlah maksud kita faham orang tu nampak Tuhan cokoh duduk makan roti canai tu bukan gitu. Jangan silap faham lah. Orang ni apabila dia nampak Tuhan, bukan dia nampak Tuhan duk cokoh tu orang. Cuma hati dia tu duk teringat ke Tuhan. Supaya orang kita royak dah, gila kat orang. Tengok kain dia pun teringat ke Tuhan dia. Nampak jenak. Orang nak nampak kain, dia duk nampak jenak. Bukan dia nampak tu jenak kain tu, duk kain tetap kain. Tak ada orang kata kain tu jenak tu kain. Maka apabila orang nampak Tuhan, bukan dia kata tu Tuhan. Tuhan tak senyum kat hamba hari ni. Bukan kata Tuhan tu duk. Cuma dia nampak Tuhan. Nampak kena buat kurungan sikit. Nampak tu. Bukan dia kata. Lepas tu dia kata benda tu Tuhan. Bukan. Dia kuat lajak. Dia akan kata. Hamba nampak. Ada. Kita tanya tak ayah. Gapa dia tak ayah depan tak ayah tu. Ada gelah. Ayah kata Tuhan.
Sudah. Bukan takut makhluk Tuhan. Dak Tuhan. Maksud Tuhan tu dia kuat sangat nampak. Bukan kata dia kata bekah tu Tuhan tu bekah. Tak ada orang royak lagu tu. Nah. Tu maksud dia. Jadi kalau nak tengok Tuhan, tengok di semua benda dengan sifat yang berlainan. Supaya kita lah tengok orang rumah kita. Rumah dia kembang gantung. Tubik luar dia pakai baju comel. Jadi tengok orang rumah kita semacam. Tapi pakaian yang berlainan. Gitu dah. Jangan tanya dia pakai. Tanya tubik luar dia pakai comel. Bukan bini hamba pula. Dok bini kita tu lah. Dia nampak. Orang pernah merasai dia, rasalah. Orang tak pernah merasai dia, tak akan faham. Ngajilah 15 kali PhD ko, 17 kali jadi rektor ko, tak akan faham perasaan ni. Apa hukum kalau kita lelaki pakai gelar kayu kokak, pakai harian? Bapa pakai kayu kokak tu? Nah, ada sebab juga. Sebab gelar ni pakaian perempuan. Pakaian perempuan. Sehingga ke ulama setengahnya kalau diamai dia tak pakai jen, dia tak pakai. Tu tengok habaib tak pakai jen. Kita tanya bapa tak pakai jen kerana dia kiah dengan gelar, tak boleh apa gelar. Lepas tu dia tak pakai jen, dak dia ambil jen tu ni kepala bulat ni. Jen bulat ni apa dalam poket. Tak nak tengok jen, dia tengok gitu. Dia tak pakai lagu ni. Warak popok dia. Mana kalau pok kita pakai jen kerana jen ni bukan gelar, jen alat. Maka alat digunakan untuk laki-laki tengok masa. Cuma dia lekat di tangan. Maka ulama kata pakai jen ni boleh, khilaf pula kanan ke kiri, tu tak apalah. Mana kalau pakai gelar pula tak boleh pakai kerana dia hiasan perempuan. Kita orang jatuh jangan berhias macam laki perempuan. Patih kening, berjanguk lebih pada. Kalau ni orang duk jual, apa dia tu, bedok-bedok apa semua. Balik sana orang tinonya berjanguk. Tak boleh lah lagu tu. Orang jatuh berjanguk juga tapi sesuai dengan dia. Kalau pakai lagu tu tak boleh lah menyerupai dengan perempuan. Maka haram, ya haram. Bedok, bedok tak apa orang jatuh pakai. Tapi narak bobo eye shadow, bobo gapo dah mata tu, maskaru apa tak tahu, patu kening tu. Patih kening gapo dia, tu jadi haram. Maka pakai gelar ni haram kecuali ada sebab lah. Macam atas nama rawat teh. Kita ada hatu ko, kalau pakai kayu kokak jadi lari hatu ko. Ataupun untuk penjaga diri kita keselamatan. Misalnya takut kena sihir ke gapo dia, pekerjaan kita tu ke gapo. Atas sebab gitu tak apa. Tapi kalau untuk berhias, berjanguk dengan rata dengan loket lagu tu tak boleh. Hukum dia menyerupai perempuan haram. Gitu. Jadi wak pakai harian tak boleh lah. Lainlah memang kerjaan kita memerlukan benda-benda hok jaga keselamatan. Misalnya contohlah, kita ni polis misalnya. Ataupun kita ni askar ko. Ataupun kita ni jaga memerlukan keselamatan. Maka di samping kita pakai pistol, pakai baju, kita pakai benda-benda yang boleh jaga kena keselamatan kita. Tu tak apalah. Tidak jadi masalah. Sebagaimana kita pakai baju besi, kita pakai baju kalis peluru, maka kita pakai benda-benda yang anti sihir, bukan anti antar tu lawan sihir. Maka boleh atas nama rawatan boleh. Tapi kalau saja-saja tak boleh awe-awe. Ustaz dalam Al-Quran kata perempuan dan laki-laki yang baik
akan dapat laki-laki dan perempuan yang baik. Manakala perempuan dan laki-laki yang jahat akan dapat lelaki dan perempuan yang jahat. Tapi kenapa Asia ditakdirkan bersama Fir'aun? Manakala Nabi Nuh dan Nabi Lut ditakdirkan bersama isteri yang tidak beriman seperti mereka. Dalam Quran royak standardnya lelaki yang baik dia akan cari perempuan yang baik, dan perempuan yang baik akan cari pasangan yang baik. Standard. Sesek pondok dia akan cari hok tutup muka gini. Hok pakai pelik-pelik tak minat lah mana. Nak buat bining, tobat liloh hangpa tak ambil. Nak buat bining mesti hok lagu ni. Sek-sek pang, sek-sek hok jenis puno, dia akan minat selera dia. Sebab tu dia akan temu sama-sama selera dia. Pok kita duk atas kalbuk akan jumpa tino atas kalbuk. Duk main kita. Kalau orang pondok akan jumpa sama-sama dia, sesuai lah. Ini standard. Kita kecek tajuk standard dia lagu tu. Kerana orang baik, dia akan minat hobi dia benda baik. Kalau orang jahat, sukalah selera jahat dia. Maka akan temu pasangan, sesuai lah. Biasanya lah lagu tu lah. Lepas tu Nabi Nuh ni lagu mana pula? Ni nak ayat cerita. Ada orang jahat di bawah orang baik. Ada orang baik di bawah orang jahat. Boleh berlaku. Antaranya Siti Asiyah. Asiyah ni waliullah. Zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Mak akak dia lah. Duduk di bawah bapak jahat Fir'aun. Nak raya ada keadaan orang baik duduk dengan orang jahat. Tidak ada masalah. Kau tak boleh buat. Tak, nak raya. Tetapi untuk orang baik akan dapat kebaikan. Asiyah tak ada mati lagi dia nampak dah syurga dia. Fir'aun nampak dengan aku dia. Begitu juga Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ni tok lelaki pula baik, bini pula jahat. Maka ketika turun azab, bini dia kena azab sekali. Nabi Allah Lut selamat. Maka nak royak boleh berlaku. Orang jahat berada di bawah orang baik berada di bawah orang jahat. Gitu maksud dia. Jangan kata, berarti mesti lagu tu dok lah. Cuma apabila standard dia lagu tu, maka kita kena pandai lah milihnya. Kalau kita orang baik, kena cari orang baik lah. Kalau kita orang baik, kita cari orang jahat, berarti gapo dia pula kita ni pelik tu. Kita orang ngaji pondok, kita cari orang tino tak tahu apa. Jadi kepelik pula selera pula buat apa lagi. Saya niat nak dakwah. Tu alasan buat itu. Gosok kali dengan kita tak tahu alik-alik jatuh. Nak dakwah betul tak apa, takut tak ada, empah kita pula. Saya ada tengok setengah orang yang ziarah ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Mesti bawa balik pasir daripada makam beliau untuk dijadikan sebagai penawar. Dan saya ada tengok orang minum air tu yang ada tanah di dalamnya. Boleh kau telan pasir tu Ustaz? Dan boleh Ustaz cerita sikit tentang pasir tersebut, mohon pencerahan. Hamba nak ayat cerita lagu mana tahu. Sebab orang yang menonton soalan ni ada hak percaya, ada tak percaya. Sebab tu benda-benda lagu ni semoleknya jangan dedah ke di hadapan orang awam. Sebab tu wali-wali tak suka menunjukkan karamat dia. Kerana ada orang percaya, ada orang tak percaya. Tak percaya tak apa, nya bakit lawak pula nya buat begini-gini. Maka jadi panahlah, jadi isu dia panggil. Jadi fitnah. Maka benda lagu ni atas kepercayaan masing-masing.
Supaya kita lah percaya ke obat ni, percaya ke apa dia. Ada orang tak percaya ke hospital. Ada orang percaya ke hospital. Ada orang percaya ke doktor. Ada orang tak percaya ke doktor. Terpulang pada dia lah. Jangan kita nak marah. Mengikut iktikad masing-masing. Tak wajib. Benda iktikad bukan ganggu akidah ke apa dia. Tak berimeh jadi kupu dak. Hak ni atas iktikad masing-masing. Ada orang berubat dengan cara lagu ni ada. Maka ada orang berubat dengan pasir macam-macam lah. Atas iktikad dia lah. Dia ada sejarah dia cerita. Hamba malah yang cerita aku jadi panjang lebar ni. Dia kata cerita kurapak pun dah. Habis idea dah lah hamba. Jawab pun dia kata jawapan ni salah. Ikut demo. Sani nak tanya sangat. Kalau hamba yang cerita pun. Cerita ni jolo karut. Adalah kelebihan pasir. Apa orang ambil pasir dia. Orang tak ambil pasir orang lain. Mesti ada kelebihan. Lepas tu benda ni tidak ada dalam lab. Tak ada buat masuk dalam makmah. Mu ni kecek tajuk gapo. Ni bukan tajuk hospital ni. Ni tajuk keramat bak lain pula. Bukan tempat ujian bagi keramat itu dalam makmah. Dalam universiti. Tanya doktor, tanya profesor. Oh tu tajuk lain. Kalau mu nak dulu periksa, mungkin tanyalah kakak doktor tu. Profesor tu. Ni masalah keramat. Ni orang tak ada buat ujian lab gapo dia tak ada gapo. Jadi ada kelebihan lah di pasir tu. Maka ada orang buat minum ke, buat japi tu terpulang pada dia. Tu saja hamba nak komen. Cerita tu panjang, hamba malah cerita sakit tekuk ni pula. Kalau tanya sedak tekuk ni sedak juga nak menaung ni tak boleh. Apa amalan nak bagi ramai orang mari ke satu tempat? Contoh macam kita nak buka kelas. Nak bagi ramai orang mari belajar, nak beramal macam mana ustaz terima kasih. Cara dia, kita baca selawat selawat ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatar ridha. Wardo an ashabihi ridho ar-ridho. Baca selawat tu 71 kali di tempat kita nak buka kelas. So, kedua, signboard kita tu buat warna biru royal blue. Biru-biru aja, tulisan warna emas. Dua. Ketiga, hamba tak ingat dah ketiga ni cara dia. Cuma cari pohon pisang. Sudah. Nak ni cari pohon pisang. Cari pohon pisang di kawasan orang ramai. Cari pohon pisang di kawasan orang jual pasar malam. Ada pasar malam, ada pohon pisang situ. Biasa pasar malam ni orang ramai. Sebab orang tak maya maghrib pun ada juga. Bukan pasar malam, pasar maghrib tu panggil. Time maghrib tu lah dia buat kerja. Ambil kalau pohon pisang orang minta izin, ambil anak dia, kita tanam tempat kita nak buka tempat. Pondok ke, tempat pengajian tanam. Ya ada cara dia, kamu tak ingat dah tiba-tiba lagu ni. Tapi ambil dulu. Niat supaya orang ramai mari tempat kita. Itulah antaranya. Nak suruh orang ramai mari tempat kita. Lepas tu baca iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datanglah pertolongan orang, pertolongan Allah dan pembukaan. Kita nak buka kelas. Fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mu akan tengok manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Afwaja. Bila sebut afwaja ni boleh 7 kali. Afwaja, afwaja, afwaja. Niat orang ramai mari masuk penuh dalam kedai kita. Habis barang dalam kedai kita. Jangan sebut. Gambar ke. Bayar ke benda tu berlaku. Bayar ke benda tu berlaku. Penuh orang dalam kedai kita. Habis barang dalam kedai kita. Orang mari ngaji dengan kita penuh pak keluar. Gitu. Itulah serba sedikit.
Macam-macam, banyak-banyak cara. Cara untuk menali, cara macam-macam. Boleh tolong jelaskan hukum berkahwin dengan seorang perempuan yang tidak telah diketahui adalah anak luar nikah. Bagaimana dengan nasab keturunan yang insya-Allah akan lahir daripada perkahwinan tersebut? Nikah dengan perempuan yang telah diketahui anak luar nikah. Anak luar nikah ni tak ada ayah lah. Mazhab Syafi'i tak ada ayah. Itu kaedah dia dalam mazhab Syafi'i lah. Orang yang zina, anak tu bukan anak dia. Mazhab Hanafi, kalau berzina, anak tu anak dia. Tak boleh nikah dengan anak zina. Tak boleh sebab anak dia. Mazhab Syafi'i, bukan anak dia. Maka boleh nikah dengan anak zina dia. Apabila bukan anak dia, maka budak tu tak ada wali. Apabila tak ada wali, maka siapa dia? Wali dia. Naik kepada wali hakim. Wali, tu wali lah. Kawasan ni siapa dia pegang? Siapa dia juru nikah? Siapa dia wali nikah? Semua orang-orang yang tak ada wali, kuasa hamba. Mudah sebut, tu imam. Juru nikah. Siapa dia tak ada wali kawasan tu, tu imam lah wali dia. Maka, kena pergi jumpa Tok Qadi, royak kata gini-gini, dia akan nikah ke. Adakah gerakan tubuh mengangguk tanpa kehendak kita di waktu bacaan solat adalah tanda Allah menjawab bacaan ketika solat? Kita baca Maliki Yaumiddin. Tuhan jawab tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan jawab tu. Hangpa tak buat tu, dia buat diri. Tak tahu hangpa. Tak ada dengar lagi lah angguk ni jawapan. Kalau pok kita sungguh. Nak makan nasi? Jawapan daripada nak makan nasi. Tapi Tuhan dia bukan jawab dengan angguk dia. Dia bukan jawab dengan angguk. Tak tahu lagi, tak ada jumpa lagi. Tak tahulah, takut demo pengalaman rohani demo. Apabila Tuhan jawab tu macam jadi terangguk sendiri. Tu hamba tak boleh nak jawab lah. Ada orang tu macam dia dapat isyarat tu. Itu perangai dia lah. Tak boleh nak beri jawapan. Tak boleh soalan tanya lagu tu. Pengalaman hidup masing-masing tak boleh jawab lah hamba. Cuma hamba tak boleh jawab lah. Tak boleh nak kata ni jawapan pada Tuhan. Tak boleh. Macam masa bulan puasa. Kalau kadang-kadang kita mari lewat ke masjid. Masa kita masuk imam dah nak bagi salam. Jadi boleh ke kalau kita nak semaya tarawih dulu? Lepas habis tarawih baru nak semaya isya sore, apa hukum dia? Tak sah. Wajib semaya isya dulu baru semaya tarawih. Jangan mari lewat pakai orang mau tarawih dulu bisa lepas mari klik rumah. Tak sah hawewe, jangan buat kerja lagu tu. Semaya tarawih wajib lepas semaya isya. Bukan lepas masuk waktu isya boleh mai tarawih lagi. Tak lagi. Masuk waktu isya tak boleh mai tarawih lagi kecuali kena semaya isya dulu. Ada berat tak maya isya pergi maya tarawih. Koya nak tunjuk kat orang kau gapo dia tak tahu. Tak sah hukum dia dah. Haram dan tak sah. Kalau tak pakai kopiah ni hukum macam mana? Sebab ada orang kata kalau kita tak tutup kepala jalan jauh, hukum dia fasik. Imam Ghazali sebut, bukan orang biasa, ulama kata. Tapi ada juga kata tak tutup kepala tak jadi fasik, cuma makruh saja. Betul berlakulah, engkau pendapat. Ada kata tutup kepala ni tidak wajib, sunat saja. Apabila sunat, maka kalau kita tak buat benda sunat, makruh lah. Betul juga. Itulah usuhunya, hukumnya.
Hak suruhnya tak tutup kepala ni makruh sahaja. Tetapi ada pendapat ulama kata tak tutup kepala ni kalau dekat tak apa, makruh ya. Kita tubik mana-mana dah dekat-dekatlah. Tapi kalau jauh 80 langkah daripada rumah, tubik luar jauh lah kita kata. Hak tu jadi pasik. Katanya ulama. Jadi dua-dua pendapat betul belaka. Jadi ajar letak piyuh atas kepala. Pakai piyuh warna hitam ke, pakai gapo ke. Saya kerja pejabat tak boleh pakai kata piyuh. Dah tak boleh pakai piyuh nak kata guan. Saya cikgu, saya gapo dia, boleh pakai piyuh. Tak syarat ustaz pakai piyuh ni. Ada orang kata pakai piyuh tu ustaz lah duduk. Pakailah gapo dia pun. Macam-macam piyuh lah ni. Piyuh lah, topi separuh lah, macam-macam. Ikutlah. Cuma dua-dua pendapat ni betul. Kok ramanya hukum dia makruh. Tapi ada pendapat kata menyebabkan jadi fasik. Imam Syafi'i kata orang yang beradab tidak akan orang yang beradab tidak akan tinggal di kampung halaman. Dia kena merantau jauh. Jadi saya nak tanya, kalau saya tak sempat merantau, pernah. Nak duduk dekat negeri sendiri, macam dekat Kelantan lah. Jadi salah ko. Syekh Kelantan kat. Mi nak duduk Kelantan. Dok juga nu luar Kelantan saja kata. Imam Syafi'i dia kecek tajuk orang ngaji. Tajuk orang nak cari pengalaman hidup. Bagi pendapat Imam Syafi'i, kita jalan ni menambahkan pengalaman hidup dan pengetahuan. Bagi orang tak sel lagu tu tidak jadi salah, nak duduk kampung pun tidak salah. Kita jual gas. Kita jual kedai makan, duduk kampung sudahlah. Mana kalau orang ngaji, duduk pergi jauh, merantau pergi ngaji luar negara, pergi cari pengalaman. Duduk tempat orang, menambahkan pengalaman kita. Ni duduk tempat kita, tak bertambahlah pengalaman duduk dengan orang lain, negeri lain, lagu mana perangai. Boleh kita kenal duduk tempat orang. Duduk di negara Arab kau apa dia. Maka bertambah pengalaman, bertambah ilmu, bertambah akhlak kita. Kalau kita duduk dengan puak-puak kita, kita pergi tempat orang nampak kurang adab. Tempat ambo kurang adab awak kerja lagu ni. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tak biasa bercampur dengan orang ni, dia kecek pun jadi. Kalau kecek sakit hati selalu orang. Sebab apa dia tak pandai kecek. Kalau orang duk biasa duduk dengan orang, dia akan kecek pandai. Sebab tu setengah orang berlainan negeri tak sedap dah kecek. Kerah mu kecek. Kecek duk nyopos macam. Negeri dia okey biasa. Tapi kerana dia tak biasa dengan orang tempat tu, tu penting kita gaul dengan orang tu. Bertambah semakin tinggi adab kita, semakin ada pengalaman duduk dengan orang, reti cara nak masuk dengan orang. Tu cara Imam Syafi'i. Memang ni lagu tu lah. Sebab tu kalau kita tengok budak, kalau tak biasa gaul dengan orang, duduk di rumah ya. Kita tengok budak sekolah dengan budak tak sekolah lain dah. Kita tengok tak pengalaman. Kalau budak tu tak sekolah, tak pernah gaul, tak ada kawan-kawan, dia akan kecek kurang ajar. Dia tak pernah kecek dengan orang. Tapi antara budak kalau sekolah, dia pandai gaul. Sebab dalam kelas tu ada saing-saing, ada gapo. Sebab tu kita nampak darat sikit orang kalau tak sekolah. Jadi kera sumbel tu orang panggil. Tu ya. Bukan kata wajib kena keluar. Dah demo minat duk Kelantan lagi. Ya. Tidak kau jadi salah. Wallahu a'lam al-Fatihah. Petunjuk hati Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci. Petunjuk hati Rata ilahi pagi dan petang tidak pernah sunyi. Mengaji berbakti untuk umat sejati.
Ribat Al-Mustafa, Cahaya Ibnu Muhammadi, Ahli Sunnah wal Jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu, kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Mendidik, membimbing kami dengan hikmah dan nasihat yang bijak, menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, agar kami tumbuh menjadi insan berharga. Ribat Al-Mustafa, Cahaya Ibnu Muhammadi, Ahli Sunnah wal Jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu, kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Guru-guru mulia penuh kasih mendidik, pembimbing kami dengan hikmah dan nasihat yang bijak, menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, agar kami tumbuh menjadi insan berharga. Ribat Al-Mustafa, Cahaya Ibnu Muhammadi, Ahli Sunnah wal Jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu, kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Kami belajar tentang cinta sejati, cinta pada Allah dan Nabi yang suci. Dengan tekad bulat kami berjanji untuk selalu taat hingga akhir nanti. Ribat Al-Mustafa, Cahaya Ibnu Muhammadi, Ahli Sunnah wal Jamaah, jalan yang